Tak ada suara, Ustaz. Tak dengar, Ustaz. Assalamualaikum. Masih tak ada suara. Ke saya punya laptop yang kena Okey, tukar. baik. Okey. Ya. Saya tengah test tadi. Terima kasih. Okey, ada suara. Ada yang beritahu saya tak ada suara tengah test tadi. Saya dah nak beli laptop baru dah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini dalam ayat suruhan dan larangan. InsyaAllah malam ini kita sambung perbincangan kita. Kita berhenti pada sesi yang lepas pada ayat yang ke-191 pada halaman ke-30. Ayat 191 pada halaman yang ke-30. Kita telah melihat berkaitan dengan suruhan Allah Azza wa Jalla agar membunuh orang-orang kafir di mana sahaja kita menemui mereka dan menghalau mereka keluar di mana sahaja dari mana tempat mereka itu mengeluarkan kita. Dan kita lebih lihat poinnya pada sesi yang lepas, dan yang antara yang kita bincangkan ialah wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu dia adalah lebih dahsyat daripada membunuh. Kita telah sebutkan bahawa fitnah yang dimasukkan di sini adalah apa? Siapa yang masih ingat lagi? Syirik. Silakan. Fitnah yang dimasukkan di sini adalah Syirik. Maka ia bukanlah fitnah seperti mana yang kita fahami, iaitu menuduh seseorang sesuatu yang dia tidak lakukan. Akan tetapi yang disebutkan di sini adalah kesyirikan. Itu adalah lebih dahsyat dosanya daripada pembunuhan. Maka ia bercerita berkaitan dengan penyerangan yang mungkin dilakukan di Masjidil Haram. Bahkan ia telah berlaku ketika Fatu Mekah, kan? Maka ada para sahabat bimbang, isu kita ni nak masuk tanah haram, di tempat yang haram, kan? Sebab itu disebutkan sini wala tuqatiluhum 'indal Masjidil Haram. Dia bercerita tentang Masjidil Haram, satu tempat yang mulia, kan? Yang haram untuk melakukan pertumpahan darah di sana. Maka bila nak berlaku peperangan, pasti akan berlaku pertumpahan darah, kan? Maka sebahagian para sahabat bimbang kerana ia menyelisihi apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah menyebutkan bahawa kesyirikan yang berlaku di Masjidil Haram itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Ini kalau berlaku pun pertumpahan darah, peperangan, pembunuhan, maka ia adalah lebih kecil. Ia adalah kecil di sisi Allah berbanding kesyirikan yang mereka lakukan. Patung-patung berhala yang mereka letakkan di keliling Kaabah itu, yang mereka seru, yang mereka sembah, yang mereka berdoa,
yang mereka persembahkan dengan pelbagai sembahan kepada patung-patung itu, maka itu adalah lebih dahsyat, asyad. Ya, bukan lebih besar, tapi lebih dahsyat, lebih teruk lagi. Bahasa kita lebih teruk lagi daripada pembunuhan yang dilakukan di Masjidil Haram. Beritahu kepada kita bahawa kesyirikan ini bentuk perkara yang kita nak hindarkan jauh-jauh dalam kehidupan kita. Kerana bila membunuh itu dah satu perkara yang sangat besar. Kita bunuh orang, besar dah salah tu. Tapi ia kecil jika dibandingkan dengan jika kita syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana pembunuhan jika dilakukan masih ada peluang untuk diampunkan. Kan? Akan tetapi kesyirikan itu tak ada lagi. Tak ada ruang untuk diampunkan oleh Allah. Bahkan apa amal pun yang telah dilakukan sebelum itu, ia akan terus menjadi apa? Kosong. Tak ada nilai. Terus dibatalkan, dipadamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka peringatan bersama kita ambil adalah agar berjaga-jaga dengan kesyirikan, agar tidak terjebak dalam bentuk syirik. Pada zaman ini ia datang dalam pelbagai bentuk. Ia tidak hanya terhad kepada patung ataupun berhala. Al-Quran sebutkan ia datang dalam bentuk hawa nafsu, ia datang dalam bentuk kecintaan, ia datang dalam bentuk ketaatan dan juga kepatuhan lebih daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kesyirikan datang dalam bentuk yang demikian, yang kita deal dengannya setiap hari. Ya, kerana hawa nafsu dia sentiasa untuk berlawan dengan kita setiap saat. Nak ngaji berlawan dengan hawa nafsu, nak solat berlawan dengan hawa nafsu, nak bersedekah berlawan dengan hawa nafsu, nak masuk kelas dia berlawan dengan hawa nafsu. Sentiasa kita berperang dengan hawa nafsu ini. Maka orang yang dia akhirnya tunduk patuh kepada hawa nafsunya, jadilah hawa nafsunya itu Tuhan yang dia taati, yang dia patuhi selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka ia adalah satu perkara yang berkemungkinan terjadi kepada sesiapa sahaja. Tidak semestinya kepada orang awam. Dekat ustaz-ustaz tak jadilah syirik-syirik ini, kan tak. Ia berlaku kepada sesiapa sahaja, hatta orang agamawan, hatta para ulama, hatta orang yang mahir dengan Al-Quran, hatta orang yang pergi berjihad. Semuanya berkemungkinan untuk terjebak dengan kesyirikan ini. Iaitu dia dalam Quran konsisten Allah memperingatkan tentang apa? Tentang syirik. Konsisten Allah ingatkan tentang mengabdikan diri kepada Allah. Kan? So bukan hanya nak cerita orang dulu saja yang syirik, maknanya kesyirikan itu akan terus berlaku hingga ke hari kiamat, dan ia adalah perkara yang paling penting sekali untuk diberi perhatian. Ketika mana Allah memperkenalkan dirinya pada penghujung surah yang ke-59 surah Al-Hasyr, beberapa ayat yang kita sangat familiar, yang banyak nama-nama Allah tu kan. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Yang ayat yang beberapa ayat itu Allah mulakan dengan Allah sebab Wallah, dialah Allah, allazi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan yang berhak diabdikan diri kepadanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sebut yang tu dulu sebelum Allah sebut sifat-sifatnya yang lain. Kerana bahagian ini bahagian yang paling mahal, bahagian yang paling perlu diberi perhatian. Itulah mengambil Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tempat bergantung, tempat berharap, tempat meminta, tempat berdoa. Tidak kepada yang lain selain daripada itu, walau kepada sesiapa pun. Walau kepada sesiapa pun. Ya. Maka Allah kata, jika orang-orang Quraisy Makkah itu memerangi kamu, maka perangilah mereka kembali. Dan itulah dia balasan bagi orang-orang yang ingkar.
Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu, maka berhentilah juga daripada memerangi mereka. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat yang ke-193. Dan perangilah mereka. Sampai bila? Sehingga tidak ada lagi fitnah. Hatta la takuna fitnah. Maka peperangan akan terus berlaku. Kita diperintahkan untuk terus berperang sehingga itu maksudnya apa? Hatta ni menunjukkan kepada titik akhir. Ini pengakhiran dia. Ini destinasinya. Sampai dekat situ baru boleh berhenti. Selagi belum sampai, kena teruskan berjalan. So hatta, nak sampai mana ni? Sampai bila? Sampai la takuna fitnah. Sehingga tidak ada lagi kesyirikan di atas muka bumi. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan sehingga ad-din itu, agama itu semata-mata kerana Allah. Sehinggalah hanya agama Islam yang tertegak di atas muka bumi. Sehinggalah cara hidup Islam yang diambil satu-satunya. Maka perjuangan terus dilakukan. Peperangan terus berlangsung sehingga apa? Sehingga kesyirikan tidak ada lagi di atas muka bumi. Masih ada lagi tak kesyirikan? Masih lagi ada di atas muka bumi ini. Maka sepatutnya setiap Muslim dia masih lagi berada dalam mood peperangan. Dia tak boleh ada dalam mood relax, dalam mood santai, tak boleh. Dia kena berada dalam mood peperangan. Kenapa? Kerana kesyirikan masih lagi berada di atas muka bumi ini. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Maka berterusanlah seseorang itu berperang dalam keluarganya. Dia berperang dengan inverted comma lah. Dan jangan tak ada inverted comma, ada inverted comma kan. Bertembak-tembak pula dalam sesama keluarga kan. Maka berperanglah, teruskanlah berperang dalam keluarga sehingga apa? Tidak ada lagi kesyirikan, sehingga kepatuhan itu hanya kepada Allah SWT. Maksudnya apa? Maksudnya bila nak berpakaian, dia berpakaian dengan cara apa? Dengan cara agama Allah, dengan cara Allah. Bila dia nak buat sesuatu, dia buat dengan cara Allah. Dia nak makan, makan dengan cara Allah. Dia nak apa? Bergaul dengan cara Allah. Dia nak pergi berjalan dengan cara Allah. Apa yang dilakukan, apa sahaja yang dilakukan dengan cara Allah Azza wa Jalla. Itu perjuangan setiap daripada kita dalam diri dan juga ahli keluarga kita. Itu nanti yang awal yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kan Allah sebutkan pada surah yang ke-66 ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Itu dulu Allah tanya. Ada tak berlaku fitnah dalam keluarga? Masih ada lagi tak fitnah? Bagaimana ad-din dalam keluarga itu? Bagaimana cara hidup dalam keluarga itu? Adakah semuanya telah menjadi mengikut seperti mana kehendak Allah SWT ataupun tidak? Maka ia perjuangan peperangan yang terus kita lakukannya, dan ia tidak pernah habis, tidak pernah terhenti hinggalah nanti kita pergi menghadap Allah Azza wa Jalla bersama dengan pasangan kita dan juga anak-anak kita. Tanggungjawab kita masih ada bersama dengan mereka untuk terus memberi ingatan, untuk terus memberi nasihat kepada mereka, walaupun mungkin mereka dah besar, mereka dah berkeluarga kan. Dan tetapi ini mungkin perkara yang dulu mungkin kita tak perasan, sekarang kita dah perasan. Maka kita nak sampaikan kepada mereka dan kita serahkan selepas itu kepada Allah Azza wa Jalla. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidaklah ada permusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Maka perintah Allah Azza wa Jalla, suruhan Allah Azza wa Jalla pada ayat ke-193 ini adalah apa? Agar kita terus berjuang dalam diri dan juga keluarga kita. Untuk apa? Untuk memastikan agar hanya Allah Azza wa Jalla sahaja yang dipilih. Tidak ada pilihan yang lain selain daripada Allah Azza wa Jalla dalam setiap apa yang nak dilakukan dalam kehidupan. Memilih
Allah bukanlah bererti apa kena pakai pakaian yang buruk, tak boleh pakai pakaian yang branded, tak boleh pakai pakaian yang mahal, kena pakai kereta yang buruk, kereta yang biasa, tak boleh pakai kereta mewah, kena makan kurma kan, dan juga roti, tak boleh makan apa steak, tomahawk wagyu. Tak, memilih Allah bukanlah kena semua hidup tu semuanya yang tak best, bukan. Memilih Allah itu adalah melakukan setiap apa yang kita nak lakukan mengikut daripada kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika kita mampu untuk berkereta, membeli rumah yang mahal, maka itu atas kemampuan kita, kan? Dan tetapi jika tidak, maka ia bukanlah seperti mana cara yang Allah inginkan. Berperang di sini bermaksud berdakwah dan berjuang untuk menegakkan Islam, tetapi hidayah dari Allah. Betul. Berperang pada zaman dahulu, ia adalah perang yang fizikal. Bahkan hingga ke hari ini, perang secara fizikal tetap juga perlu dilakukan pada orang yang telah sampai ketetapan Allah pada tempat dia. Dan seperti mana yang berlaku di Palestin, yang terus berlaku di Yaman, yang juga Syria, Iraq, Afghanistan. So, tempat-tempat Allah telah tetapkan berlakunya peperangan, maka mereka berperanglah di situ secara fizikal. Bahagian kita yang belum sampai lagi peperangan secara fizikal, maka ia adalah bentuk perjuangan bermati-matian yang perlu terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Fokus utamanya adalah kepada apa? Adalah kepada diri dan juga ahli keluarga kita. Kita menyampaikan agama ini, menyampaikan Al-Quran ini kepada mereka, menerapkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai Al-Quran dalam ahli keluarga kita. Dan itu sahaja sudah cukup sebenarnya membebankan dan mengambil masa kita yang panjang, kan? Dan Alhamdulillah, jika siapa yang telah berjaya melakukannya, maka dia boleh meluaskan lagi kepada orang-orang yang berada di sekeliling dia. Maka tugas kita adalah apa? Waqatiluhum. Kita perlu berjuang sehingga tidak ada lagi fitnah. Tetapi keputusannya nanti siapa yang akan tentukan? Keputusannya nanti yang akan menentukannya adalah Allah Azza wa Jalla. Orang tu ikut ataupun tak ikut, dengar ataupun tak dengar, terima ataupun tak terima, itu semua adalah atas Allah Azza wa Jalla. Maka bahagian kita selesaikan, kita berdakwah dan berjuang bermati-matian menyampaikan agama pada diri, kepada ahli keluarga dan juga orang sekeliling kita. Lain daripada itu, nak terima ataupun tidak, itu adalah di atas Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita nak membaca ayat 194 dan juga ayat yang ke-195 insya-Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syahrul haram bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Terjemahan, mencabuli bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu, jika dicabuli, ada balasannya yang seimbang. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah.
dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalan. Di ayat yang ke-194, Allah sebut tentang bulan haram. Sebelum ini kita dah pernah dengar perkataan haram. Kita dengar sebelum ini tentang apa? Masjidil Haram. Maka ayat sebelum ini, ayat 191, ia bercerita tentang tempat. Dan ayat 194 ini, ia bercerita tentang bulan. Jika kita ada bulan, kita ada tempat yang namanya Tanah Haram. Yang kita semua maklumi dia adalah Mekah dan juga Madinah. Kan? Maksud haram itu adalah tempat yang dihormati, tempat yang mulia, dan tempat yang haram untuk dilakukan peperangan dan juga perkara-perkara dosa ataupun kesalahan. Perkataan haram, nanti kita akan lalu juga pada ayat ini perkataannya al-hurmat. Haram ataupun hurmat. Kita selalunya haram tu adalah haram lah. Maknanya yang tak boleh dimakan, yang tak boleh dibuat itu adalah haram. Arak haram, riba haram, kan? Isau hukuk haram. Tak, isau hukuk kata khilaf, kan? Haram kita faham dengan itulah. Tetapi perkataan al-haram dalam bahasa Arab dia ada beberapa makna. Okay. Bulan-bulan haram tu Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, itu bulan-bulan haram. Kita akan lihat. Perkataan haram juga dalam bahasa Arab ada perkataan namanya al-hurmah. Namanya hurmah. Hurmah ni panggilan untuk apa? Hurmah ni adalah panggilan untuk isteri. So, kita selalu panggil imra'ah, zaujah, kan? Zaujah tu isteri. Tapi Arab kalau dia panggil isteri orang lain, kan, ataupun anak perempuan orang lain, dia jarang, terutamanya orang luar. Dia tak akan panggil zaujatuka ke bintuka ke, dia akan panggil hurmah. Dan hurmah. Kenapa dia namakan hurmah? Pertamanya dia haram lah. Untuk yang ajnabi dia adalah haram lah, kan. Yang bukan ajnabi. Untuk melihat aurat, untuk bersembang dan sebagainya lah, hurmah. Utamanya haram. Yang kedua, hurmah ini maksudnya sesuatu yang mulia, sesuatu yang dihormati. Bukan sebab itu wanita disebut juga sebagai hurmah, yang menunjukkan kemuliaan wanita, ya, kemuliaan dan juga orang yang dihormati dalam agama. Baik. Maka pada ayat ini Allah sebut tentang Asy-Syahrul Haram, pada bulan haram. So kita ada tanah haram, tempat haram, dan kita ada bulan haram. Seperti yang Cikgu Melayu sebutkan tadi, bulan haram kita ada berapa bulan? Kita ada 4 bulan. Apakah ada bulan-bulan haram? Cikgu Melayu sebut apa tadi? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Total ada 4 bulan. Dan kalau kita tengok Zulkaidah dan Zulhijjah tu bulan berapa? Bulan 11. Zulhijjah bulan 12. Muharram bulan 1. Lepas tu Rejab, kiralah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab. Rejab adalah bulan 7. Baik, 11, 12, 1 dia adalah 3 bulan yang berturutan. Dia satu set, dan yang 7 ini satu set. Baik. Orang Arab terdahulu, mereka bulan-bulan haram ini telah dimaklumi dalam kalangan masyarakat Arab. Dia adalah bulan yang diharamkan untuk berperang, kerana salah satu sumber pendapatan orang Arab ketika dulu adalah dengan peperangan. Yang ada sama ada bermula dengan rompakan. Kadang-kadang rombongan dagangan dia kena tahan di tengah-tengah jalan. Macam yang selalu berlaku di mana? Di perairan Aden tu, kan.
dekat dengan Somalia tu kan. Dan selalu ada lanun, kan. Kapal besar lanunnya naik bot kecil je, tetapi terror betul. Lanun-lanun ni kan hanya beberapa orang je boleh dia tawan kapal yang besar-besar ni. Punya terror tak terror. So itu antara sumber pendapatan masyarakat Arab ketika dulu daripada peperangan. Baik. Maka telah disepakati, ya, adanya beberapa bulan haram yang totalnya adalah 4 yang haram ketika itu untuk berperang. Bagi rehat kejap. Sebab apa? Sebab bila jadi peperangan, dia satu suasana yang kita kata chaos, suasana yang kelang kabut, suasana yang berserabut. Kan, orang tak boleh nak menjalankan aktiviti seperti biasa. Walaupun yang perang itu adalah A dengan B, tetapi C juga terjejah. Sebab apa? Dia nak mengikut laluan yang ada peperangan itu tak boleh. Kang dia pun sekali kena. Dia nak keluar bebas berurus niaga seperti biasa, orang pun takut nak keluar rumah. Kan? Maka dia menjadikan suasana di sekitar itu menjadi kelam, menjadi serabut juga. Maka dia berilah 4 bulan ini untuk berehat. Kenapa? 3 bulan ini berturutan dan 1 bulan itu jauh nun ke depan. Kenapa? Kejap, sebentar. Baik, sabar. Kenapa yang 3 ini dia bertugas? Satu tu adalah jauhan. Sebab apa dia jauh? Ya, saya ada soalan ke? Tak ada. Okay. Okay. 3 bulan ini dia berturutan kerana untuk memberi laluan kepada orang yang nak menunaikan haji. So 3 bulan ini beri laluan kepada orang yang buat haji. 1 bulan itu bulan 7 adalah untuk memberi laluan kepada orang yang nak menunaikan umrah. So itu kenapa yang ini 3 bulan, yang tu sebulan. Sebab ini waktu orang nak tunaikan haji, orang nak pergi balik waktu tu kan. Waktu tu waktu yang dia makan masa yang lama, sebab dulu haji dia memakan masa berbulan-bulan. So bagi settle dulu haji, bagi orang nak buat ibadah dengan tenang, sebab ibadah haji ini terus dilakukan walaupun sebelum daripada pengutusan Nabi SAW, sebab dia dah ada daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Ya, sebab itu terus dia ada orang buat haji itu setiap tahun, kan, tapi dengan cara dan dengan syariat mereka lah. Dan ketika itu apa yang masih lagi ada daripada ajaran Nabi Ibrahim AS. Sebab itu orang-orang di Mekah, kabilah-kabilah di Mekah yang besar-besar ni, mereka berebut-rebut untuk mengambil tugas di Mekah. Jadi ada tugas, ada beberapa tugas yang besar. Antara tugas ni ialah memegang kunci Kaabah. Yang kedua, antara tugas ni ialah memberi minum. Yang ketiga, antara tugas besar ni ialah melayan tetamu-tetamu haji. So ini tugas-tugas besar. Yang kabilah-kabilah di Mekah tu yang asli tu sama Quraisy tu, mereka berebut nak ambil tugas-tugas besar. Dan antara yang mereka paling rebutkan adalah untuk apa? Nak memberi melayan tetamu-tetamu yang datang menunaikan haji. So orang Arab, walaupun daripada dulu lah, walaupun dia bukan Islam, memang itulah dalam culture mereka tu, melayan tetamu memang number one. Memang dia nombor 1 kalau buat melayan tetamu. Maka Allah bawakan di sini tentang bulan haram, 4 bulan, 3 bulan bertutan dan 1 bulan yang jauh, untuk memberi laluan kepada haji dan juga memberi laluan kepada orang.
Maka Allah sebutkan dia ada bulan-bulan asyahrul haram bisyahril haram. Maksudnya kalau ada orang buat hal kat bulan haram ini dengan kau, mana kau boleh untuk nak lawan balik ataupun membalas balik. Tapi untuk memulakan, ia satu perkara yang tak boleh kerana dia adalah bulan haram. Tapi kalau ada orang serang, maka boleh membalas balik serangan tersebut. Itu yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana pada tahun 6 Hijrah, pada bulan Zulkaidah, kita tulis Zulkaidah kan, kita tulis Zulkaidah, dia sebutannya Zulqa'dah. Bulan Zulkaidah tahun 6 Hijrah, Nabi SAW nak pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Dan Zulkaidah adalah bulan apa? Adalah bulan haram, di bulan yang ke-11. Dia adalah bulan haram, bulan yang tak boleh perang. Maka apa yang berlaku ketika mana para sahabat dengan ramai-ramainya itu nak pergi menuju ke Mekah menunaikan umrah, sampailah berita kepada orang Quraisy di Mekah. Apa yang mereka lakukan? Mereka tunggu rombongan Nabi di luar Mekah. Sebab dia tahu ini bulan haram dan itu adalah tanah haram, so tak boleh nak berperang di dalamnya, so dia tunggulah di luar daripada Mekah. Akhirnya dihalang, Nabi SAW tak boleh nak apa? Nak menunaikan umrah pada tahun tersebut. Umrah boleh ditunaikan pada tahun yang akan datang. Itu yang dinamakan sebagai umrah qada, dilakukan pada tahun ke-7 Hijrah. Umrah itu dilakukan pada tahun hadapan, pada tahun 7 Hijrah, pada bulan apa? Pada bulan Zulkaidah juga. Sama. Pada bulan Zulkaidah. Kan? Betul Allah sebutkan wal hurumatu qisas, Allah sebutkan. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu jika dicabuli ada balasannya yang seimbang. Maka Nabi dihalang untuk masuk ke Mekah pada bulan haram Zulkaidah, maka nak kena ganti balik, kena ganti yang sama. Juga sebab itu diganti dengan tahun depan 7 Hijrah, tetapi bulan yang sama iaitu bulan Zulkaidah. Dan akhirnya berlakulah perjanjian pada tahun 6 Hijrah itu yang kita kenali sebagai perjanjian Hudaibiyah, yang pada zahirnya perjanjian itu para sahabat merasakan ia adalah satu perjanjian yang berat sebelah, kan, yang lebih memihak kepada Quraisy. Akan tetapi Nabi SAW bersetuju dengan isi perjanjian tersebut, dan sudah tentu Allah dan Rasul lebih mengetahui daripada kita semua. Baik. Asyarul haram bisyaril haram. Bulan yang dihormati itu dengan bulan yang dihormati. Jika berlaku apa-apa peperangan pada bulan tersebut, umat Islam diserang, maka waktu ini telah dibenarkan untuk melawan kembali. Ketika dulu, waktu masih di fasa Mekah, tak boleh lagi nak berperang, nak lawan balik, tak boleh. Ia hanya bermula ketika mana di fasa Madinah, kan. Ayat yang pertama itu turun, Allah letakkan dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Dibenarkan untuk orang-orang yang diperangi itu untuk mereka melawan kembali kerana mereka telah dizalimi. Itu awal ayat yang memberi kebenaran untuk berperang. Maka setelah itu bermulalah siri-siri peperangan besar dan juga kecil. Maka jika umat Islam diserang walaupun pada bulan haram, maka Allah nak beritahu. Sebab orang-orang kafir ini mereka sentiasa mencari cara bagaimana nak mengalahkan umat Islam. Yang pertama, yang kedua, bagaimana nak backfire balik orang Islam. Jadi kalau orang Islam berperang pada bulan haram, maka dia akan kata, kau tengok orang Islam ni, dia orang berperang pada bulan haram, sedangkan bulan haram ni bulan yang tak boleh berperang. Dia akan gunakan poin yang begitulah. Kan, tapi telah turun ayat Allah kata, kalau dia orang buat hal dengan kau bulan haram, maka kau boleh pertahankan diri. Boleh mempertahankan diri. Allah kata wal hurumatu qisas. Allah ingatkan di belakang itu wal hurumatu
qisas. Apakah maksud qisas? Kita semua ketahui maksud qisas. Apa maksud qisas? Potong tangan. Maksud qisas adalah balasan yang seimbang ataupun balasan yang setimpal. Itu yang dimaksudkan dengan qisas. Maka apa-apa yang orang buat dekat kamu, wahai umat Islam, kamu boleh balas balik. Akan tetapi ingat, ia adalah bentuk pembalasan yang setimpal ataupun seimbang sahaja. Dia tak boleh lebih. Kerana Allah tahu, sebab itu Allah beri peringatan selepas ini, faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohan itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukan kepada kamu. Allah peringatkan. Allah dah kata boleh balas balik, namanya adalah qisas, balasan itu kena seimbang. Maka Allah ingatkan siapa yang i'tada tu dia melampaui batas ke atas kamu, maka kamu pun sebutkan, kamu pun boleh melampaui batas. Kalau ada orang yang melampaui batas, maka kamu pun boleh melampaui batas. Maksudnya bukanlah kalau orang tu baling 5, kita boleh baling 10 contohnya. Sebab Allah kata siapa yang, kalau orang tu dia melampaui batas, maka kita pun boleh melampaui batas juga. So yang dimaksudkan dengan fa'tadu di sini adalah membalas dengan apa? Dalam bentuk qisas. Dalam bentuk yang seimbang, yang setara. Bukan bermakna kalau orang buat kita dulu, kita boleh balas lebih. Sebab apa? Aku tak cek pasal pun dengan kau. Engkau yang cek pasal dengan aku. So kita boleh balas dia lebih dengan alasan dia yang cari pasal dia. Tak boleh. Al-Quran sebutkan siapa yang dia melampaui batas, maka kita pun boleh melampaui batas juga. Tapi kena dalam rangka qisas, dalam rangka sama. Tak boleh lebih daripada orang tersebut. Bahagian ini Allah minta untuk kita sama-sama beri perhatian. Kenapa? Kerana dalam kita berurusan, kita mesti akan berjumpa dengan situasi yang kita rasa orang duk usik kita. Orang duk usik kita. Kan? Kita rasa kita tak buat apa-apa, tapi orang ni duk usik kita, duk kacau kita, kan? So lama-lama kita akan ada rasa macam geram pula aku ni. Kan? Kita pun nak balas balik apa yang orang buat dekat kita. Maka ketika itu Allah kata, kalau nak balas apa yang orang buat daripada kita, maka bolehlah balas. Akan tetapi Allah kata fa'tadu 'alaihi bimithli. Buatlah macam yang sama yang dia buat. Allah kata bimithli. A'tada tu taukid ke? Bukan. Dari sini bukan taukid, dia menyambung penceritaan. Allah gunakan bimithli. Bimithli ni bahasa kita lah, semisal. So kena dalam bentuk yang sebiji. Kalau kata orang tu baling batu 5 biji, orang tu baling batu 5 biji. Kita nak baling berapa biji? Kita pun kena baling 5 biji. Dan 5 biji yang kita baling tu, kalau kita nak balas 5 biji yang kita baling tu, dia kena sama besar. Tak bolehlah orang tu baling batu seketul itu, kita baling batu-batu besar, semengkang besar kita baling. 5 biji juga kita baling, tapi kita baling batu-batu kita besar tu kan. Dia baling batu kecil je. Maka tak boleh, dia kena yang sama. Bilangan itu sama, rupa bentuk itu pun sama, dia tak boleh lebih. Sebab itu qisas, kalau kita kata potong tangan contohnya kan, maka orang tu yang kena potong tangan, dia kena potong tangan yang samalah. Kan, dia tak boleh pula kan, orang tu potong kat pergelangan tangan, dia nak balas, dia potong tangan juga, tapi dia potong atas sikit daripada pergelangan tangan. Tak boleh. Dia kena sama. Tak boleh lebih. Sebab itu Allah kata bimisli. Bimisli itu semisal, sebiji. Dia macam kembar. Dia macam kembar. Baik. Maka dia memberi, agama ini memberi ruang kepada kita
untuk membalas kembali apa yang orang lakukan kepada kita. Kan? Sebab kita tahu agama ini banyak menyuruh kita untuk apa? Untuk sabar, betul tak? Waktu di Mekah. Boleh balas tak? Tak boleh balas. Nabi SAW ketika melihat keluarga Yasir diseksa, Nabi tak mampu nak lakukan apa-apa. Nabi tak mampu nak lakukan apa-apa. Waktu itu tak boleh nak buat apa-apa. Tapi ada tak rasa untuk nak membela diri, membela orang lain, mempertahankan orang lain, nak membalas apa yang orang buat dekat kita? Ada. Setiap daripada kita ada perasaan nak balas balik apa yang orang buat dekat kita. Cuma kita mampu ataupun tak mampu je sebenarnya, kan? Dan yang paling menambah sakit hati tu bila kita tak mampu nak balas kepada orang tu sebab mungkin orang tu bos kita ke, orang tu lebih tua daripada kita ke, orang tu orang yang lebih dihormati, ada pangkat ke, kan? So kita lagi rasa geramnya, kan? Lagi rasa geram sebab kita nak balas tapi tak boleh balas sebab kita ni nobody, dia tu somebody, kan? Akan tapi perasaan kita semua sama. Allah berikan. Allah tahu kita ada rasa nak balas balik biar apa yang orang buat dekat kita. Dan sebab itu dalam antara perkara yang ada dalam agama ini yang diambil daripada hadis Nabi SAW ketika di Madinah, ada seorang Yahudi yang dia membeli pembantu hamba. Apa? Ada orang panggil bibi, ada orang panggil helper, maid. Apa yang dia buat dengan pembantu dia itu, dia pukul dengan batu di kepala hingga mati. Itu orang Yahudi itu buat. Bila sampai berita itu kepada Nabi SAW, maka apa yang dilakukan kepada orang Yahudi tersebut, orang Yahudi itu dibunuh juga. Bagaimana caranya? Sama. Dia diketuk juga kepalanya dengan batu. Sampai dia mati. Maka dibalas dengan yang semisal, yang sebiji. Seperti mana yang maka agama suruh kita untuk bersabar. Agama suruh kita untuk bersabar. Dan ganjaran untuk orang bersabar sangat tinggi. Akan tetapi agama tetap meraihkan perasaan kita sebagai seorang manusia. Yang Allah tahu perasaan kita masing-masing. Memang ada rasa nak balas pada apa yang orang nak buat kat kita. Mesti ada rasa nak balas apa yang orang nak buat kat kita. Mesti ada. Kan? Paling tidak kita akan doa lah macam-macam kepada orang. Maka agama meraihkan perkara tersebut. So bukan tak boleh balas apa yang orang buat kat kita, boleh balas apa yang buat kat kita. Tapi balasan itu kita kena beri perhatian. Dia perlulah setimpal. Sebab apa? Bila orang mula buat dekat kita, bila kita balas balik, kita akan balas dengan apa? Kita akan balas dengan sakit hati. So bila membalas dengan sakit hati itu, dia selalunya akan lebih daripada yang sepatutnya. Maka Allah letakkan di belakang itu wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kenapa Allah takkan wattaqullah? Dan takutlah kepada Allah dalam pada kamu nak membalas apa yang orang buat dekat kamu. Sebab itu Ustaz, bila a boy sambil berjalan dalam amal saya, the boy tarik rambut a girl, saya suruh girl tu tarik balik rambut boy tu. Sebab tu hukum Newton 3 ni amat famous dan menjadi gurauan my students. Yes, setimbal, tak lebih dan dengan dendam. Betul. Dia tak boleh lebih sebab soalnya kalau orang nak balas balik, dia mesti balas dengan sakit hati dia, dengan tak puas hati dia, dengan dendam dia, mesti akan jadi ekstra. So itu Allah ingatkan, nak balas apa yang tu buat boleh, tak ada masalah, tapi kena bimisli, kena yang semisal, yang sama. Dan Allah kata wattaqullah, Allah ingatkan lagi saya bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam kamu nak membalas apa yang orang buat dekat kamu itu. Dan Allah ingatkan lagi wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Kerana orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang yang memilih untuk apa? Memilih untuk bersabar ketika mana mereka boleh untuk nak membalas. Itu dalam ayat yang lain Allah sebutkan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Allah kata maka berlapanglah dan lupakanlah apa yang orang dah buat. Kamu tak nak Allah ampunkan kamu? Ketika mana nak berurusan dengan ahli keluarga,
Allah kata um, fa in tasfahu uh, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah kata anak harta dan anak beranak ahli keluarga ini adalah ujian, fitnah kepada kamu. Maka jika kamu maafkan mereka dan kamu lupakan kesalahan mereka dan kamu ampunkan mereka, maka sungguh Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Penyayang. Boleh balas, tetapi Allah beri satu solusi yang lebih baik adalah untuk memaafkan dan melupakan apa yang dilakukan oleh orang lain, maka ganjaran itu jauh besar yang Allah akan berikan. Tapi pada siapa yang nak membalas, adakah salah untuk membalas? Tak salah untuk membalas. Agama meraihkan emosi manusia. Agama meraihkan emosi manusia. Maka nak balas bolehlah. Balas itu di mana ada kemampuan, tapi kena ingat dalam nak membalas. Dia perlu semisal, perlu setimpal, wattaqullah. Perlu ada takwa kepada Allah dalam nak membalas apa yang orang lakukan kepada kita. Akan tetapi siapa yang memilih untuk nak memaafkan, melupakan, maka itu adalah yang terbaik. Disebutkan wa'lamu anallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah dia bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah suruh bertakwa kepada Allah, dan Allah bukan, ketahuilah Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Maka pada bahagian hujung ini, mudah-mudahan cukuplah ia menjadi penyejuk hati kepada orang-orang yang memilih untuk berdiam diri. Ya. Kenapa? Kerana dia tahu Allah bersama dengan dia. Mudah-mudahan itu adalah ciri-ciri takwa yang terjelma dalam diri dia. Dan satu bentuk kegembiraan ialah Allah bersama dengan orang-orang yang begini. Orang-orang yang sentiasa memberi perhatian kepada apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang. Orang-orang yang sentiasa takut kepada Allah dalam nak berurusan dengan manusia. Dia berurusan dengan manusia, tapi dia berurusan dengan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mana dia nak membalas orang lain, dia bimbang. Aku ni, jelah kan, walaupun memanglah orang tu buat aku tak buat pun dia. Tapi, kan, kalau aku balas kat dia, boleh je. Tapi betapa bimbang pula nanti, aku ni banyak buat dosa dan salah ke Allah ni. Kan? Allah buat baik banyak kat aku. Aku banyak, tapi aku banyak buat dosa dan salah kepada Allah. Aku bimbang pula nanti Allah akan balas apa yang aku buat ni. Mudah-mudahan aku tak balas apa yang buat kat aku ni. Nanti di akhirat aku harap Allah tak balas apa yang aku lakukan kepada Allah. Dan itu menjadi satu, mudah-mudahan dia satu bentuk motivasi kepada kita untuk apa? Cuba memaafkan dan melupakan apa yang orang telah lakukan kepada kita. Mudah-mudahan. Dan kerana kita juga melakukan kesalahan, kita juga berlebih-lebihan, kan, kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita lebih mengharapkan nanti di akhirat urusan di sana nanti dimudahkan oleh Allah. Allah sebutkan Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Bila Allah telah bersama dengan seseorang itu, maka apa dia? Tak ada lagi kebimbangan pada diri dia. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan hadis kursi. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang apa? Hamba-hambanya yang menjalankan kewajipan kepada Allah, dan selepas itu dia tambah dengan perkara-perkara sunat. Perkara-perkara sunat. Maka dia berterusanlah melakukan yang demikian, kan? Yang wajib dia dah jalankan dan ditambah dengan perkara-perkara sunat, sehinggalah Allah menyintai dia. Maka apabila Allah telah menyintai dia, Allah telah bersama dengan, apa kan jadi bila Allah menyintai dia, Allah akan bersama dengan dia. Dalam hadis itu juga, fakuntu sami'ahu alladhi yasma'u bih. Maka ketika itu Allah kata, aku menjadi pendengaran yang dimendengar dengannya. Aku menjadi penglihatan yang dimelihat dengannya. Aku menjadi kaki yang diberjalan dengannya. Dan
wala in ista'adzani la'u'izanna. Lama tak baca dia punya teks Arab dia, lupa dah teks Arabnya tu. Allahumma salli ala Muhammad. Saya sebenarnya suka baca teks Arab hadis. Bukanlah kerana nak tunjuk yang saya hafal hadis, bukan, tetapi membunyikan hadis-hadis Nabi SAW ini menjadi satu bentuk kegembiraan, sebab kita membaca perkataan-perkataan, kita menyebut perkataan-perkataan yang pernah keluar daripada mulut Nabi SAW. Dan dia mudah-mudahan Nabi mengenal nanti kita kerana kita selalu menyebut hadis-hadis Nabi SAW. Maka Allah sebutkan, bila Allah dah menyintai orang itu, Allah akan bersama dengan dia. Dan bila Allah telah bersama dengan dia, Allah sebutkan di hujung hadis ini, dan jika dia meminta pertolongan kepadaku, pasti aku akan menolong. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku pasti akan melindungi. Maka apabila seseorang itu Allah telah bersama dengan dia, apa kesan dia? Kesannya ialah apa sahaja yang diminta kepada Allah, Allah akan kurniakan. Dan Allah akan bantu dia, Allah akan pimpin dia atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kerana ada orang yang Allah bukakan kepada dia segala nikmat. Dia minta macam-macam, Allah bagi. Akan tetapi selepas itu Allah tak pandu dia. Akhirnya dengan harta itu, dengan ilmu itu, dia menjadi apa? Dia menjadi seperti Qarun. Dengan kepandaian dia, dengan cerdikan dia, dia menjadi seperti Qarun. Dengan jawatan, kekuasaan dia, dia menjadi seperti Firaun dan juga Haman. Tidak dipandu oleh Allah SWT. Maka orang yang Allah telah bersama dengan dia, diminta kepada Allah, Allah akan bagi. Tetapi Allah akan pandu dia untuk menggunakan nikmat tersebut agar dia tidak tersasar. Dan jika dia meminta perlindungan kepada Allah atas perkara yang dia takuti, maka Allah akan melindungi dia. Pendek cerita, apa je yang nak dapat, dia akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Bila Allah bersama dengan dia, Allah bersama dengan dia pada setiap masa, menjaga dia. Maka bila Allah bersama dengan seseorang itu, apa yang akan lari? Salah satu yang akan lari adalah syaitan. Tapi jika Allah tidak bersama dengan seseorang itu, maka dia sedang bersama dengan siapa? Dia sedang bersama dengan syaitan. Maka Allah kata, ketahuilah, Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dan betapa Allah SWT inginkan apa? Kita ini rapat dengan dia. Allah nak kita rapat sangat dengan dia. Lalu Allah telah mentakdirkan kita memasuki bulan Ramadan yang lepas. Betul tak? Kenapa? Kerana tujuan Ramadan adalah untuk mendapatkan takwa. Allah nak kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Kerana Allah ma'al muttaqin. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah fardukan kepada kita solat. Kenapa? Kerana Allah nak bersama dengan kita, dan antara ciri orang bertakwa ialah wa yuqimunas solah, dan mereka mendirikan solat. Maka orang yang bersolat, Allah suruh kita solat. Penat, susah nak maintain solat awal waktu, nak maintain khusyuk dalam solat. Bukannya mudah, walaupun kita dah solat puluhan tahun, tapi tetap satu cabaran pada setiap fardu solat kita itu. Kenapa Allah suruh kita buat perkara yang susah-susah ni? Kerana Allah nak bersama dengan kita. Kata, Annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Maka ayat 194 ini, Allah meraihkan perasaan, emosi kita semua. Kita boleh membalas apa yang orang buat kepada kita, tapi balasan itu kena pastikan ia adalah sama, sebiji, setimpal, semisal yang orang telah lakukan kepada kita. Akan tetapi jika kita memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara itu. Kerana bila orang buat sesuatu yang tak baik kepada kita, tak kisahlah sesiapa pun kan. Kadang ada perkara yang kita tak suka tu, yang tak seronok tu datang daripada pasangan kita kan. Pasangan kita buat perangai kan, marah-marah ke kan,
tak kemas rumah ke, tak masak ke, apa-apa lah kan. Ataupun daripada anak-anak, ataupun daripada mak ayah, daripada kawan, daripada sesiapa lah. Dia tak mesti datang daripada orang luar yang kita tak kenal. Dia banyak datang daripada orang yang kita kenal di sekeliling kita. Maka orang yang dia memilih untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan situasi-situasi itu. Kerana bila kita ditimpa dengan situasi-situasi yang begitu, orang sakitkan hati kita, kan, orang melukakan perasaan kita, itu adalah peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, dia bukan hanya dengan solat, dengan berpuasa, dengan berinfak, dengan baca Quran. Mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan ujian dan juga musibah yang Allah berikan kepada kita. Itu peluang untuk mendekat kepada Allah. Dan pada setiap apa yang orang buat dekat kita, yang kita tak suka, itu sebenarnya adalah peluang untuk kita mendekat kepada Allah SWT. Maka jika seorang itu dia memilih untuk mendekat kepada Allah dalam situasi yang begitu, maka bergembiralah bahawa Allah akan bersama-sama dengan dia. Bila Allah bersama dengan dia, insya-Allah Allah akan bantu dia, Allah akan pimpin dia pada setiap situasi yang akan dia hadapi. Selepas itu, tak mestinya situasinya itu akan jadi lebih mudah, situasinya akan jadi lebih mudah, tak. Akan tapi pada setiap ujian dan juga musibah yang datang selepas itu, dia akan lebih tenang, dia akan lebih kuat untuk nak bersama. Maka ayat 194 kan, memberi suruhan kepada kita untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Dalam apa? Dalam kita nak membalas apa yang orang buat kepada kita, dan bertakwa kepada Allah dengan menjadikan peluang orang sakitkan hati kita tu untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan kita memaafkan, melupakan apa yang orang lakukan kepada kita, maka Allah akan melakukan perkara yang sama kepada kita nanti di akhirat. Ia seperti sebuah kisah yang saya pernah kongsikan sebelum ini. Kan, siapa yang ingat kisah Al-Madi La Yudhkar? Itu satu kisah yang Masya Allah. Saya sangat tersentuh bila mendengar kisah itu. Siapa yang ingat kisah Al-Madi La Yudhkar? Siapa yang ingat? Boleh tuliskan juga pada orang. Saya ingat Ustaz, kisah Al-Madi La Yudhkar. Saya ingat. Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis dalam kitab di Tarikh Al-Islam tentang seorang yang bernama Muhammad bin seorang yang bernama Mas'ud bin Muhammad Al-Hamadani, kan. Dia seorang yang soleh, seorang yang baik pada zaman dia, dan seperti setiap orang lah, kan, kita baik macam mana, kita jahat macam mana, kadang kita baik lagi orang suka buat dengan kita, kan. Allah tak ada kan orang yang baik, orang yang senyap, orang yang tak suka membalas, orang yang tak suka ambil pot hal orang lain. Dia selalunya memang diuji dengan apa? Dengan orang yang suka cek pasal dengan dia. Dia memang diuji dengan begitu. Maka Mas'ud bin Muhammad Al-Hamadani ini, dia seorang yang baik, kan. Akan tapi biasalah orang suka kacau ni. Maka pada setiap orang yang datang, saya kongsikan sekali lagi kisah ini, mudah-mudahan kita ingati bersama dan kita boleh kongsikan kepada orang lain, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada kita untuk melakukan perkara yang sama. Bila setiap kali orang datang kepada dia cakap, wahai Mas'ud, aku minta maaf kepada engkau sebab aku kutuk engkau belakang-belakang, aku fitnah engkau, aku jaja cerita engkau, aku buat engkau begini begitu, aku ambil hak engkau, aku sakitkan hati engkau. Pada setiap orang yang datang berjumpa dengan dia, minta maaf kepada dia, dia akan kata apa? Al-Madi La Yuzkar. Al-Madi La Yuzkar. Boleh ingat potongan ayat ni? Saya padamkan dulu. Tolong eja nama Mas'ud. Mas'ud tu sama macam Ibnu Mas'ud. Begini, Mas'ud dia. Macam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sama Mas'ud. Disebut Al-Madi La Yuzkar. Jangan bimbang, ini bukan kali terakhir akan dengar cerita ni. Saya akan terus lagi bercerita dengan cerita yang sama berulang kali. Al-Madi La Yuzkar. Siapa belajar bahasa Arab, dia akan familiar lah dengan perkataan Al-Madi ni.
kan, fi'il madhi kan. Masuk fi'il madhi past tense. So bila orang datang berjumpa dengan Mas'ud yang minta maaf dengan dia, maka Mas'ud akan kata al-madhi la yuzkar. Perkara yang telah lepas tak usahlah disebut. Perkara yang telah lepas usahlah disebut. Ya. Orang kata minta maaf, dia kata al-madhi la yuzkar. Datang orang minta maaf lagi kepada Mas'ud, aku buat macam ni. Mas'ud kata al-madhi la yuzkar. Yang dah lepas tu usahlah disebut. Maksud dia memaafkan orang yang datang, memohon maaf kepada dia. Lalu setelah dia meninggal, seseorang bermimpi bertemu dengan Mas'ud. Lalu orang tu bertanya, wahai Mas'ud, apa yang Tuhan kau telah lakukan kepada engkau? Maka Mas'ud berkata, aku pergi menghadap Tuhanku dan Tuhanku berkata, wahai Mas'ud, al-madhi la yuzkar. Wahai Mas'ud, perkara yang telah lepas usahlah disebut. Lalu Allah perintahkan aku untuk masuk ke dalam syurga. Hanya perkara yang simple yang diamalkan oleh Mas'ud, al-madhi la yuzkar. Perkara yang telah lalu usahlah disebut-sebut. Kan tapi ada satu perkara yang mencabar untuk kita lakukan, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebab itu ganjarannya besar. Ganjarannya besar. Allah berikan kepada orang itu keampunan. Dan Allah akan masukkan ke dalam syurga. Kenapa? Kerana Allah melakukan perkara yang sama sebagaimana orang itu melakukannya kepada orang lain. Dan Allah berurusan dengan kita sebagaimana kita berurusan dengan orang lain. Kalau orang duk cek pasal dengan kita dan kita buat tak tahu je dengan orang lain itu, maka Allah akan lakukan perkara yang sama dengan kita. Nanti bila kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Allah akan buat tak tahu je dengan dosa dan kesalahan yang kita telah lakukan. Dan bukankah itu satu nikmat yang sangat besar? Dan sebagaimana kita cuba maafkan dan buat tak tahu dengan apa orang yang dah buat kepada kita, nanti bila kita bertemu dengan Allah, Allah akan lakukan perkara yang sama. Allah akan maafkan kita dan Allah akan buat tak tahu dengan dosa dan kesalahan yang kita telah lakukan. Al-madhi la yuzkar. Dia dalam kehidupan kita, setiap daripada kita boleh fokus kepada ibadah-ibadah yang tertentu. Kita tak boleh nak fokus ataupun kuat untuk nak melakukan semua perkara, kan? Kita tak mampu seperti mana dalam pekerjaan, kan, aktiviti kita tak mampu nak buat semua benda. Kita tetap akan perlukan bantuan orang lain. Maka dalam beribadah juga hal yang sama. Kita tak mampu untuk nak solat wajib, lepas tu nak solat 12 rakaat, solat sunat tu, rawatib, lepas tu nak solat malam lagi, nak solat duha lagi, nak bermacam-macam solat nak solat, kan? Tapi ada orang yang kuat untuk melakukan yang demikian. Ada orang yang dia tak kuat nak berpuasa Isnin Khamis, nak berpuasa Ayyamul Baid, nak puasa 6, kan? Dia hanya kuat untuk nak berpuasa bulan Ramadan. Dia pun sebab wajib dia. Tapi ada orang yang mampu untuk berpuasa. Pada dia biasa, bahkan dia boleh berpuasa dengan puasa Daud pun. Ada orang yang dia tak mampu nak membaca Quran. Ada orang yang dia boleh duduk baca Quran tu, sekali duduk boleh baca sampai 5 muka, 10 muka, 1 juzuk. Ada orang yang baru buka halaman yang pertama dah syahid. Maka setiap daripada kita ada kekuatan kita masing-masing dalam ibadah. Maka jangan rasa rendah, jangan rasa down bila melihat orang lain dengan ibadah mereka. Kita fokus kepada ibadah kita yang kita kuat untuk melakukannya. Fokus kalau kita kuat untuk solat sunat, maka fokuslah. Kita kuat untuk berpuasa, maka fokuslah dari itu. Kita kuat untuk nak membaca Quran, kita kuat untuk berinfak, maka lakukanlah yang demikian. Dan Mas'ud, dia seorang yang kuat untuk memaafkan orang lain. Dia kuat untuk memaafkan orang lain. Dan ganjaran yang telah dia dapati ialah Allah juga memaafkan. Maka wattaqullah wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin, bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Di kehidupan ini kita sedang dalam misi untuk mendapatkan takwa. Ia adalah misi yang Allah telah letakkan pada kita. Allah yang telah letakkan misi ini pada kita. Allah ingin kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu Allah bantu kita. Allah sediakan bulan Ramadan. Allah sediakan solat. Allah sediakan Al-Quran. Allah berikan kepada kita umur.
Allah berikan kepada kita kawan. Allah berikan kepada kita circle. Semua itu untuk membantu kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Kerana Allah nak bersama-sama dengan kita ketika di dunia dan nanti ketika di akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit ingatan bagi kita semua sebagai bekal menempuh baki hari-hari yang kita masih ada lagi di dunia ini. Hari-hari ini kita rasakan panjang. Akan tetapi bila tibanya saat kematian, kita akan rasa betapa sekejapnya kita berada di atas muka bumi ini. Maka kesusahan, kesakitan, kesulitan yang kita sedang hadapi adalah satu perkara yang sekejap. Begitu juga dengan kesenangan, kesihatan yang kita sedang nikmati, ia adalah perkara yang sekejap. Bertahanlah kerana Allah Azza wa Jalla dan kita berikanlah performance kita yang terbaik untuk masa yang sekejap ini. Ia ibarat seorang pelari pecut yang hanya lari 50 meter je. So, dia kena pecut sepecut-pecutnya, kerana kalau dah sampai pada garis penamat, tak guna lagi untuk dia pecut. Maka untuk 50 meter itu dia kena berhabis tenaga dengan sehabis-habisnya. Kerana itu je masa yang dia ada. Dan inilah masa kita yang masih ada. Ia masa yang kita rasakan panjang kan, tapi dia adalah hanya masa yang sekejap bila nanti kematian datang menemui kita. Mudah-mudahan Allah terus kurniakan kepada kita kekuatan. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah bersama-sama dengan kita di dunia dan juga di akhirat. Allah Ta'ala alam. Saya berkongsikan pada malam ini juga ada manfaat dapat diambil. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullah khairan kepada semua meluangkan masa pada malam ini. Moga Allah nilai sebagai amal yang saleh, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.